Okey, satu soalan. Saya tengah senyum ke tengah marah ni? Bukan apa, sebab tadi kat luar ada orang tanya kita sekarang kan dalam fasa PKP ni kita pakai pelitup muka. Jadi kalau kita tengah senyum pun orang tak perasan. Tapi caranya nak beritahulah, kot-kot nanti ada orang tegur, Kak, masam je. Kalau kita nak bagi nampak macam senyum sikit tu, kenalah macam sepitkan sikit mata. Sebab selalunya kan kalau kita senyum kan mata tu macam sepit sikit kan. Assalamualaikum semua yang sedang menonton Borak Kopitiam. Hari ini saya bersendirian dekat studio ni. Bukan apa, kita kalau boleh nak kurangkan orang dekat dalam studio buat sementara waktu dalam fasa PKP penuh. Hari ini hari ke-6, hari Ahad kita, dan 6 hari kita dalam pelaksanaan PKP penuh. Tujuannya tetap samalah, untuk sama-sama kita bendung penularan pandemik COVID-19 ni supaya tak adalah lagi banyak kesnya. Kalau kita tengok setiap hari, kes kita masih lagi 4 digit. Turun naik, sangat-sangat membimbangkan. Jadi ini bukan masanya untuk kita salahkan mana-mana pihak. Ini masanya untuk kita sama-sama berganding bahu, sama-sama kita laksanakan tanggungjawab kita. Jangan ambil mudah. Sebab ada juga saya dengar yang dekat luar tu katanya, macam tak ada apa pun, kurang je tengok polis kat luar, bolehlah jalan-jalan kan. Tapi tidak sebenarnya kan. Sebab apa, kalau kita tengok kes yang ada tu sangat membimbangkan, dan kes kematian pun kalau kita tengok sangat-sangat tinggi. Jadi tolong berjaga-jaga. Kalau perlu untuk kita keluar tu, kalau boleh nak dapatkan barangan keperluan asas ke apa, kita biarlah ketua keluarga yang pergi, ataupun yang muda-muda sikit kita biarkan kanak-kanak di rumah, ataupun mereka yang lebih berusia tu dekat rumah sahaja sementara waktu ni, sehinggalah kita capai satu tahap yang akan diberitahu suatu ketika nanti. Okey, ni update sikit pasal COVID. Kes semalam 7,452. Itu bukan number yang baik ya. Itu macam saya cakap tadi. Dan total keseluruhan kes yang kita dah ada sekarang 610,574. Lebih daripada setengah juta dah kes jangkitan COVID-19 yang ada di Malaysia ni. Jadi kalau masih ada lagi yang menganggap benda ni bukannya benda yang serius, saya pun tak tahu dah nak cakap macam mana. Sebab kita hari-hari bagi tahu, dan ramai juga yang berkongsi kejadian-kejadian yang mana keluarga, kehilangan ahli keluarga sebagainya dekat social media. Semoga benda tu dapat dijadikan iktibar. Okey, seperti mana yang diberitahu juga untuk kes COVID-19 ni, baru-baru ni kes yang datang tu puncanya tidak diketahui ataupun kita panggil sebagai sporadic case. Sporadic case ni dia mungkinlah dia tak ada berjumpa dengan kontak rapat, dia tak ada keluar pergi mana-mana, tapi tiba-tiba dia disahkan positif ada COVID-19. Itu yang sangat-sangat bahaya buat sementara waktu. Saya pun semalam ni personally lah, pengalaman peribadi, sempat berbual dengan rakan pembaca berita saya semalam. Dia beritahu, Hafni, ada kawan seorang tak keluar rumah, duduk rumah je, tak buat apa, kerja pun work from home, tinggal pun seorang-seorang, tiba-tiba positif COVID-19. Jadi ini tanggungjawab kita bersama, kena berjaga-jaga, dan sekiranya kita didiagnos ataupun diberitahu yang kita COVID-19 positif, kita kena berlaku jujur. Macam kita paparkan dekat slide sekarang, kena berlaku jujur. Senaraikan, kita duduk dulu, mungkin kita kadang-kadang dah lupa kan, 5 hari ke belakang tu kita jumpa siapa. Tak apa, kita duduk dulu, kita cuba listkan satu-satu. Siapa yang kita jumpa, ke mana kita pergi. Kalau boleh, sediakan nama, nombor telefon, alamat, semuanya yang ada dekat situ. Kawasan mana yang kita pergi, ke tempat kerja ke supermarket ke, semuanya perlu kita tulis dan maklumkan kepada pihak yang bertanggungjawab, sebab kita nak mengekang penularan pandemik COVID-19 ni. Kita nak melandaikan lengkungan tu kalau boleh kan. Kita nak jadi, kita dulu pernah hampir berjaya. Jadi itu yang kita mahukan sekarang ni, sama-sama kita untuk kita sampai ke tahap tu. Dan juga satu berita ni kalau nak kongsikan je lah kan. Banyak negara-negara dekat Eropah, dan ada saya baru tahu juga pasal Phuket pun yang akan mula dibuka kepada mereka-mereka yang dah mengambil vaksin. Jadi kalau nak melancong, jangan lupa kena buat pendaftaran ambil vaksin jugalah. Kalau tak, nanti kan orang lain dah boleh melancong, awak tak ambil vaksin lagi tak boleh. Kalau yang dah ambil vaksin dos yang pertama, tunggu nanti bila sampai turn untuk dos yang kedua. Okey, kejap ambil nafas kejap pakai mask ni dia macam susah sikit nak bernafas sambil bercakap. Okey, nak cerita juga benda-benda yang viral yang berlaku untuk minggu ni. Satu kejadian yang orang cakap bolehlah melepaskan kerinduan kan. Ceritanya di pusat pengambilan vaksin ni. Yalah, kita tahu sekarang ni orang semua tengah ramai yang dah beratur menunggu giliran untuk mengambil vaksin, tapi ada juga sebenarnya tempat-tempat vaksin ni yang mana sukarelawan yang bekerja dekat situ yang asalnya daripada bidang airlines. Jadi sambil-sambil menunggu tu, bila kita dengarkan apa yang diberitahu tu, rasa macam kat kapal terbang. Macam dalam kapal terbang kat airport. Kalau kita tengok, ini ada dekat slide sekarang ni, kalau kita boleh mainkan sikit videonya ni, nak dengar cara bercakap tu. Inshallah for your vaccination. Alright, I will brief in Bahasa Malaysia, but for those of you who needs to brief in English, you can come up to me personally, yeah? I will brief you later, alright?
Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to IDCC Shah Alam for your Dengar tak vaccination. cara dia bercakap tu apa? Bahasa Malaysia, but for Terus those of you teringat who macam needs kita to bila speak mula-mula in naik English, kapal you can terbang, come kita speak diberitahu personally oleh here. stewardess kita yang Our cantik briefing tu kan kat later. dalam tu. Kena Alright. apa ni, Ladies and gentlemen, pakai welcome to pakai dia panggil apa, IDCC seat belt Shah seat belt tu dalam kereta. Vaccination. Kalau kat terbang dia panggil tali pinggang dia lah, tali pinggang keselamatan tu. Lepas tu dia beritahu dia punya SOP dalam kapal terbang. Jadi dekat tempat vaksin pun sekarang ada juga macam tu, dan benda ni menjadi perhatian dan ramai yang katanya, "Oi, tak sabarlah nak pergi ambil vaksin kat situ, nak melepaskan kerinduan untuk naik kapal terbang." Konon-kononnya macam pergi bercuti lah. Itu cerita viral kita yang pertama, satu benda yang kita nak kongsikan. Satu lagi ni, ini saya tak tahu nak kesian ke apa. Allahu Akbar. Kita tahu dalam pelaksanaan PKP penuh ni, banyak sekatan jalan raya yang ada. Tapi abang ni kesian betul sebab sekatan jalan raya dia betul-betul depan pagar dia. Kalau kita tengok dia termenung dekat depan pagar, tak boleh nak keluar rumah. Ada video dia juga ni, kita mainkan sikit. Oh, no, 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 no. Betul-betul. Sekatan jalan raya tu ada kat depan pagar dia. Dia kata bukan setakat nak rentas daerah. Nak rentas pagar pun belum tentu lepas lagi. Buka je pagar, nampak abang-abang polis kita, abang-abang askar, abang-abang rela yang jaga SJR tu semua pandang. Nak gimana agaknya budak ni. Tapi yalah, kita boleh sebenarnya untuk keluar nak dapatkan keperluan harian kan. Tapi dalam lingkungan radius 10 km di kawasan kediaman kita, itu pun bukanlah beramai-ramai. Maksudnya seorang je. Jadi kalau abang tu yang termenung kat depan pagar tu nak keluar, bagi tahulah. Kalau pihak berkuasa tu tanya, apalah bagi tahu nak pergi dapatkan barang yang keperluan. Janganlah tak keluar langsung kan, tak ada stok makan pula. Ataupun boleh seperti mana yang kita galakkan sekarang, lebihkan pembelian online lah atas talian kan. Dalam talian, maafkan saya. Dalam talian supaya kita dapat kurangkan pergerakan yang berada dekat luar sekarang. Sementara waktu dalam pelaksanaan PKP penuh ni yang bermula 1 hari bulan hari tu sampailah 14 hari bulan nanti, dan sementara itu kita tunggu dari masa ke semasa apa yang akan diarahkan oleh pihak kerajaan. Cuma macam saya kata, tanggungjawab kita bersama. Tolong sama-sama kita patuh dengan SOP yang telah ditetapkan. Okey. Musim-musim PKP semalam dah cerita kan pasal hobi. Hobi di rumah, apa aktiviti nak dibuat, sekurang-kurangnya dapat bagi idea. Kalau kadang-kadang mungkin yang especially yang bujang duduk kat rumah seorang-seorang, dah tak tahu dah. Penat dah ni, tengok dinding, tengok ceiling, tengok TV pun tak tahu nak tengok apa. Jadi semalam kita dah kongsikan tu. Hari ini kita nak kongsikan juga. Kita faham ramai peniaga-peniaga kita yang mungkin agak terkesan kan. Sejak bermulanya pandemik COVID-19 ni, daripada tahun lepas, tahun ni kita dah masuk fasa tahun yang kedua. Kita dah mula praktiskan new normal. Jadi sebenarnya sebagai peniaga pun kena juga ada kreativiti. Macam mana kita nak adaptasi dengan keadaan semasa. Itu yang kita cuba nak bincangkan sekarang ni. Untuk hari ni topiknya untuk peniaga-peniaga juga. Kalau hari ni tak berniaga, sambil-sambil duduk depan TV tengah breakfast tu, kena tengok. Ini antara contoh peniaga-peniaga yang kita akan bawakan nanti dalam talian bersama dengan kita. Yang mana daripada dekat kedai, dia bawa perniagaan tu ke rumah. Perniagaan yang macam mana yang kita boleh bawa ke rumah? Itu kita akan bersama dengan peniaga-peniaga kita tak lama lagi. Kejap lagi. Tapi sebelum tu, macam biasalah, saya pun bercakap sorang-sorang ni, pakai mah ni, rasa nak kena ambil nafas sikit. Jadi kita akan kembali selepas ni dalam Borak Kopitiam. Tak tahulah, kalau mungkin kita ada juga partner host saya yang akan bersama dengan kita dalam talian ke, mungkin daripada rumah ke, sebab kita nak praktiskan lebih banyak work from home kan. Tapi semuanya selepas ni lah, kembali selepas ni dalam Borak Kopitiam. Betul-betul mencabar bila kena live seorang ni. Lepas tu kita pakai pelitup muka. Saya dah tukar dah saya punya pelitup muka sebab yang tadi tu banyak sangat Ailio menyembur. Jadi kita kena tukar yang barulah. Okey, ini satu juga benda yang kita kena adaptasi dalam new normal ni. Bila mana kita bersiaran ni, kita menggunakan panggilan-panggilan video. Macam sekarang ni, kawan saya ada dekat rumah. Dia live daripada rumah, Fiona. Hello, selamat pagi kepada anda semua. Berbeza kan? Anda cakap seorang-seorang dekat set dengan cakap bersama dengan Fiona ada dekat set. Yelah. Fiona okey ke kat rumah tu? Okey, cuma kita nak kita nak try praktiskan SOP baharu diterapkan dalam rancangan kita juga. Sebab itulah Fiona live daripada rumah dulu. Nanti mungkin minggu depan Happy pula boleh try. Yelah, insyaAllah lah. Tak sabar nak tunggu giliran kita yang tu. Tapi itulah Fiona bila live daripada rumah ni, mungkin cabarannya nak bersiap tu tak payahlah lama-lama sangat. Tak payah nak keluar adab jam
Betul. Tapi tak adalah lama sangat pun. Setengah jam je hari ni. Pun hello macam tu kan? Jarang tak elok Fiona. Okey. Oh, bagus. Fiona, ini kira untuk kita borak kopitiam ini benda yang baru jugalah. Seorang di studio, seorang di rumah sendiri untuk kita bersiaran secara langsung pagi Ahad ni kan. Tapi kita punya topik tadi saya dah cakap dah dengan diorang. Hari ini kita nak ceritakan pasal perniagaan-perniagaan yang mungkin terkesan akibat pandemik. Macam mana daripada kedai kita nak bawakan perniagaan tu ke rumah, Fiona. Tapi sebelum tu Fiona kita ada trivia ni yang dah kita sediakan. Kita tengok dulu Fiona boleh tengok tak kat sana? Boleh. Boleh tengok Okey, jom sama-sama kita saksikan. Kini sudah lebih 1 tahun kita menjalani kehidupan norma baharu. Jadi, dengan Perintah Kawalan Pergerakan ini, masyarakat menjadi lebih kreatif dengan menghasilkan pelbagai aktiviti bukan sahaja untuk mengisi masa lapang di rumah, malah mampu menjana pendapatan. Oleh itu, mari kita lihat 5 perniagaan menarik yang anda boleh lakukan di rumah. Yang pertama adalah dropship. Dropship merupakan satu cara untuk memulakan perniagaan dengan modal yang sangat rendah. Format perniagaannya juga sangat mudah. Pelanggan bayar kepada anda dengan harga jualan dan anda bayar kepada HQ mengikut harga ejen. Selebihnya adalah keuntungan anda. Kedua ialah perniagaan makanan dan minuman. Kepada anda yang minat memasak, inilah masanya untuk menjana pendapatan melalui hobi. Selain itu, dengan banyak masa terluang di rumah, anda juga boleh mencipta pelbagai resepi menarik. Di samping itu, khidmat penghantaran makanan juga semakin meningkat sewaktu PKP dan pastinya memudahkan perniagaan ini dijalankan. Perniagaan seterusnya ialah menjual hasil seni, pertukangan dan kraf tangan. Sudah pasti ramai yang mempunyai bakat luar biasa dalam menghasilkan karya seni unik serta menarik. Jadi, inilah masanya untuk mempromosikan serta menjual bakat seni anda melalui pelbagai platform jualan dalam talian. Selain itu, digalakkan kita untuk menambah ilmu pengetahuan dalam bidang online marketing supaya sasaran jualan dapat dicapai. Yang keempat adalah pereka kandungan kreatif. Aktiviti ini sangat sesuai kepada mereka yang selesa bercakap di hadapan kamera dan berkarya dalam menghasilkan video. Skopnya sangat luas. Anda boleh menjana pendapatan dengan membuat kandungan kreatif seperti mengulas produk atau menjadi YouTuber dengan memuat naik video anda di platform gegasi itu. Dan yang terakhir adalah menjana pendapatan dari penulisan. Jika anda mempunyai bakat dalam bidang penulisan, anda patut menceburkan diri dalam menghasilkan buku dalam talian atau e-book. Menjana pendapatan dengan menulis ini mempunyai potensi yang sangat baik untuk jangka masa panjang. Walaupun kita hanya menerbitkan satu buku, ia boleh menghasilkan keuntungan berlipat kali ganda hasil daripada pembelian e-book di dalam talian. Memang tidak dinafikan, PKP kali ini memberi impak yang sangat besar terhadap kehidupan orang ramai, tidak kira berniaga ataupun yang bekerja dengan majikan. Diharapkan idea yang dikongsikan ini dapat membantu anda untuk memulakan perniagaan dalam talian. Selamat mencuba! Banyak sebenarnya antara perniagaan kita boleh niagakan dalam talian ni. Cuma kena, kalau yang mungkin kurang mahir tu kena praktis, kena belajar, kena cari ilmu pengetahuan dululah sebelum mulakan tu kan. Takut nanti salah pula tekniknya, orang order-order tak sampai, bahaya juga. Okey, jadi kita nak bawakan macam kita cakap. Hari ni topik kita perniagaan dari kedai kita bawa ke rumah. Apa yang boleh diniagakan, macam mana caranya, apa cabarannya. Jadi dengan Fiona juga lagi kita dalam talian ni bersama dengan seorang tetamu kita yang dalam talian dah ada dah tu. Perunding perkahwinan kita ada Nurul Syafiqah Muhammad Razid dari butik ke rumah. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ni Fiona, macam mana hari ni, sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Fiona nak tanya sikit lah kan, dengan Nur Syafiqah ni ada related dengan Teh Zakia ke? Tak ada. Itu yang pertama tak ada. Tak ada apa-apa related dengan Zakia. Terus saya pun tiba-tiba tengok betul-betul. Adik beradik ke? Okey, tapi kembali kepada topik kita pada hari ini lah. Dari kedai ke rumah. Setahu kita, Syafiqah merupakan seorang perunding perkahwinan. Jadi betul. Macam sekarang ni, kita dalam fasa PKP. Dari satu fasa ke satu fasa, dari tahun lepas lagi. Macam mana dengan perniagaan Syafiqah? Adakah Syafiqah punya perniagaan dah berubah ke perniagaan lain?
Okey, kami masih Fiona, terima kasih ya. Okey, kami masih mempertahankan perniagaan kami. Kami masih sebagai perunding perkahwinan. Bisnes kami telah bertapak di industri ni pun selama 12 tahun. Dan kami masih kuat untuk pelanggan-pelanggan kami, walaupun dalam tempoh PKP ni semua pun perniagaan terjejas ya Fiona, masing-masing pun terjejas, tapi kami masih kuat untuk pelanggan-pelanggan kami. Okey, itu cabarannya lah kan. Tapi itulah musim-musim sekarang ni, dari start kita pandemik dulu, majlis perkahwinan tu tak adalah orang buat besar-besar dalam keadaan yang mengikut SOP. Lepas tu ada juga kebanyakannya yang dibuat di pejabat kadi sahaja. Jadi macam mana dengan permintaan tu, ada juga ke yang masih lagi nak sewa pakaian pengantin, yang nak buat pelamin kat rumah, ada ke? Ada ni, contohnya macam dulu apa yang kita tawarkan, kita cuba bagi package-package yang mampu milik di zaman pandemik ni sebab sekarang ni kita faham semua orang tengah struggle, so kita bagi package-package yang mampu milik. Kita potongkan daripada harga asal ke separuh harga supaya semua orang pun boleh. So kita bagi contohnya sewaan pakaian, sewaan pelamin, dan kita juga ada tempat-tempat perkahwinan juga Hafni. So tapi kita improvise package kita mengikut keadaan semasa. Contohnya kalau dulu kita buat package 1 hari, package 1000 packs, tapi sekarang mengikut SOP yang ditetapkan melalui pengalaman kita daripada PKP 1 hingga PKP 3 Hafni, kita daripada 1000 pack kepada 100 pack, daripada makanan berhidang kepada makanan berbungkus, daripada majlis kepada photoshoot sahaja. So kita memperbagaikan package kita mengikut keadaan semasa untuk kita mempertahankan kita punya perniagaan di bidang ni Hafni. Faham. 12 tahun tu lama. Lama kan? Macam tadi Syafiqah ada cakap sebab sekarang ni permintaan daripada yang 1000 dah jadi macam 100. Of course dari segi keuntungan tu dah berkurangan. Maksudnya dari kos yang kita dapat tu dah kurang. Jadi I am sure yang Syafiqah akan cari job-job lain ataupun benda-benda lain buat untuk menampung kehidupan. Betul Fiona. Ada tak? Ada. Macam kalau kita, perniagaan utama kita masih perunding perkahwinan, tapi kita juga ada perniagaan sampingan kita. Antaranya contoh masa raya hari tu kita ada buat jualan pakaian raya, handbag raya. Sekarang pun kita ada buat barangan aksesori ataupun barangan kemas, dan juga kita juga ada buat sewaan homestay sebab kita dah ada tempat. Jadi apa yang kita boleh buat, kita boleh fully utilize dengan tempat kita adalah kita jadikan tempat wedding kita tu sebagai homestay. Dan juga kita jadikan pelamin kita tu sebagai tempat photoshoot. Sebab sekarang ni ramai yang nikah di pejabat agama saja, tak boleh nikah di rumah, so tak boleh buat pelamin di rumah. Jadi pengantin-pengantin ni bolehlah ke photoshoot di tempat-tempat kami. So kat situlah kita cuba untuk menampung perbelanjaan kita untuk at least cover bayar gaji staff, untuk cover sewa dan sebagainya lah Fiona. Kalau tengok daripada visual yang kita ada sekarang ni, nampak macam ada pelbagai jenis pakaian, handbag semua. Ini dijual ya? Ya, dijual. Dijual waktu raya, dan juga sekarang pun kita dijual jugalah secara online dan juga secara fizikal di butik. Maksudnya sekarang Syafiqah, selain daripada perunding perkahwinan, memang menjual pakaian-pakaian lah? Ada juga jual pakaian-pakaian. Itu buat sendiri ke, bawa daripada luar ke, macam mana? Yang tu kita ada buat sendiri juga. Ada juga kita ambil daripada supplier kita. Sebab sekarang kan Hafni, untuk perniagaan kami, mungkin sekarang musim PKP ni kita kuat di dalam dunia digital. Tapi untuk perniagaan kami, perunding perkahwinan, kami tak boleh buat secara digital. Sebab kami memerlukan hasil. Pelanggan memerlukan hasil ataupun kita buat daripada hasil seni kita. Jadi apa-apa pun melalui hasil kami. Tapi kalau kita cuba memperkuatkan kita punya marketing supaya kita capai kita punya target market kita lah ni, untuk kita dapatkan balik. Kita banyakkan promo sekarang ni. So dari situ kita buat secara digital lah, kita kuatkan kat situ. Faham. Nak tahu juga sebab ialah kita faham kan, sebagai peniaga 12 tahun pula tu dah buat perunding perkahwinan. Memanglah daripada mula-mula PKP sampai sekarang rasa kesan tu rasa kan Syafiqah kan? Betul. Tapi saya nampak awak ni adalah orang yang cepat untuk adaptasi dan kreatif untuk memulakan sesuatu yang baru untuk menampung kehidupan kita sendiri kan. Jadi mungkinlah, saya rasa mungkin ada juga peniaga dekat luar sana, bila mana dah sampai musim pandemik, dia terus hilang semangat. Jadi nak tanya Syafiqah, apa sebenarnya yang dorong awak untuk cari idea-idea baru untuk menjual benda baru yang di luar kebiasaan tu? Okey, Hafni, dia sebenarnya simple saja Hafni. Kita buat perniagaan ni bukan untuk diri kita saja. Kita buat ni, kita ada tim.
Kalau kita lemah, kita sebagai seorang leader ni kita lemah, macam mana pula tim-tim kita yang lain? Macam mana pula pelanggan-pelanggan kita yang lain? So macam mana pun kita kena kuat, kita kena ke hadapan, kita tak boleh pusing ke belakang. So kita kena ke hadapan, kita kena hasilkan idea-idea yang kreatif, mengikut keadaan semasa, jangan pernah give up, jangan pernah putus asa sebab rezeki tu ada dekat mana-mana. Betul. Fiona pun sebagai peniaga dalam talian juga, Fiona. Saya pernah dengar Fiona jual ikan laga. Ya, masa tu kan sebelum ni time PKP pertama, masing-masing terjejas juga. Dan kebetulan adik saya pun ada ceburkan diri dalam bidang jual ikan laga. So saya out of curiosity lah, rasa macam macam mana ni, boleh ni. Sebab saya rasa agak kagum dengan orang-orang yang ada di luar, di mana antara contohnya macam Syafiqah ni kan. Walaupun kerja tetap ni tak boleh dijalankan, tapi masih lagi berusaha untuk mencari jalan lain untuk mencari cari rezeki di tempat-tempat lain lah. Tapi persoalannya, mungkin yang saya akan tanya kepada orang nanti guest-guest kita yang lain juga, kalau contohnya macam tadi Syafiqah ada cakap ada buat kuih dan sebagainya, yang itu adakah Syafiqah sendiri dah ada skill tu ke ataupun last minute pick up ke macam mana? Yang kuih tu kita tak buat lagi. Macam sekarang kita, apa yang kita ada sebab kita guna apa yang kepakaran kita lah, iaitu kita buat pakaian, kita ada jual-jual handbag sebab kita dah ada supplier. Itu antara contoh lah yang kita buat. Untuk kuih tu kita belum buat lagi lah. InsyaAllah future lah, soon PKP 4 mungkin. InsyaAllah. Janganlah minta. Kita kalau boleh nak balik kampung raya tau, Syafiqah. Syafiqah, inilah PKP terakhir kita kan. InsyaAllah. Tapi Syafiqah mungkin nak minta sedikit kata-kata semangat untuk peniaga-peniaga kita lain yang terkesan, yang seakan macam dah hilang arah. Alamak, dah tak boleh nak berniaga, nak buat apa ni? Bagi semangat sikit, Syafiqah. Okey. Kita kena tahu rezeki kita ada dekat mana-mana. Jangan pernah give up. Kita tak tahu selagi kita tak cuba. So kita kena cuba dulu, macam Fiona cakap tadi kan, out of nowhere tiba-tiba jual ikan laga sebab kita tak tahu rezeki kita kat mana. So kita buat dulu, bila kita dah buat baru kita tahu outcome dia macam mana. So jangan pernah give up, jangan berhenti mencuba, cuba dan cuba. Kalau kita gagal, cuba lagi. Selain daripada ahli perniagaan, Syafiqah juga dah macam pakar motivasi saya tengok. Jadi mungkin boleh kongsikan Instagram ke kalau orang nak check out macam mana dengan pakej perkahwinan dan sebagainya. Okey, ni kita gunakan sedikit masa ni, kita nak bagi tahu hari ni 6 hari bulan 6 kita ada buat promo sale, double sale, promo PKP dah 6 hari bulan 6. Boleh check out dekat kita punya Instagram di Azuna Couture dan Azuna Couture Kuala Lumpur. Sebarang promosi dan sebagainya ada di Instagram kami. Boleh check out di Instagram kami. Baik, terima kasih Syafiqah. Stay safe. Thank you Syafiqah. Okay, Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Ethni, Fiona. Stay safe to you too. Alright, itu dia kita punya peniaga kita yang berjaya lah untuk adaptasi perniagaannya daripada kedai bawa ke rumah, mencuba benda baru dan sedikit semangat. InsyaAllah mungkin mudah-mudahan untuk peniaga yang terkesan dekat luar sana boleh cuba benda baru dalam talian, boleh diniagakan, kena cari benda apa kan. Macam kita tengok kawan kita dekat rumah, Fiona tiba-tiba jual ikan laga. Tapi dengarnya sambutannya menggalakkan kan. Okey, satu lagi VT yang telah kita sediakan untuk kita kongsi sama-sama ni. Untuk anda semua, jom kita saksikan. Kita adalah daripada kedai ke rumah. Ini saya akan menemubual usahawan membuat party planner ataupun perancang. Macam produk Italian, kita ada Kak Ana. Hai. Hai Syiki. Mungkin Akak boleh ceritakan sejak bila mula buat party planner ni? Sebenarnya Syiki, saya bermula pada tahun 2016. Masa tu permulaan kita hanya jual tent, TP tent untuk mainan kanak-kanak tu lah. So kita mula dengan tent. Lepas tu ada pelanggan yang request kita untuk set upkan dia punya event birthday. So start daripada situ banyak permintaan untuk birthday. So daripada situlah kita bermula dan berkembang pada 2016 lah sampailah sekarang. Party planner ni kita akan datang ke rumah orang untuk set up. So macam mana sekarang? Dia yang terbesar kita punya majlis ialah piknik. So sebelum PKP memang meriah lah. So piknik punya vibe tu dia dekat taman tu lebih sesuai lah. Jadi bila dah start PKP setahun yang lepas, kita bertukar. Kita pindahkan daripada taman tu ke rumah. Jadi customer boleh pilih nak set up dalam rumah ke, nak set up kalau yang ada halaman, set up dekat halaman lah. Maksudnya dia cabaran daripada outdoor ke indoor. Jadi bila dah yang PKP kali ni, kita pun nak menyahut seruan kerajaan. Jadi memang sekarang ni memang kita stop lah. Yang mana yang jauh lebih 10 km tu kita tak pergi lah. Macam ada customer minta, okey, saya nak buat juga ni majlis. Boleh, okey Akak ajar
je saya macam nak buat akak hantar barang-barang tu dan saya buat. Ada tak macam itu? Ada juga baru-baru ni. Kemarin pun ada. Dia nak kita datang set up. Jadi memang kita tak ada surat untuk pergi jauh. Jadi dia cakap, okey tak apalah. Dia cakap dia hantar driver dia. So saya prepare barang. Driver dia ambil. Dia set up sendiri. Lepas kita bagi video lah macam nak set up. Lepas tu bila dah habis majlis, dia hantar balik kepada kita lah. Itu salah satu alternatif lah. So lagipun dia boleh main dengan dia punya kreativiti sendiri jugalah. Dia boleh ikut dia punya imaginasi lah nak set up macam mana. Macam akak sendiri kan, kita tahu dia nak survive sekarang. Ada tak buat bisnes lain? Ikutkan saya punya passion memang dekor kan. Untuk sekarang ni alhamdulillah kita guna bantuan kerajaan, kita apply moratorium. Alhamdulillah dapat Aisina. Jadi terfikir tapi belum mula lagi. Saya terfikir nak buat bisnes lain tapi tak ada idea lagi. Tapi dalam pada masa yang sama sebenarnya ada hikmah jugalah PKP ni. Mungkin ada rehat. Ya betul. Kalau tak dulu memang setiap hujung minggu orang cuti tapi kita sibuk bekerja. Jadi bila time PKP ni kita gunakan masa untuk kemas kedai, kita repair props yang rosak semua, untuk organize balik lah kita punya kedai. Lepas tu kita fokus untuk jual kemah budak tu lah, TV tent tu kita masih jual. Sebab tu handmade, itu memang saya jahit sendiri tent tu. Jadi tent tu adalah salah satu mainan yang kita boleh bagi anak-anak lah untuk main kat rumah. So diorang boleh main kemah-kemah. Rasanya itu saja untuk hari ini kita dengan Kak Ana. Terima kasih Syikin. Alright, thank you very much Kak Ana. Semoga dipermudahkan segala urusan. Alhamdulillah. Bye. Bye. Produser minta senyum. Tapi nampak kat mata je. Okey. Sebenarnya untuk peniaga juga yang mungkin terkesan akibat pandemik seperti mana yang diberitahu oleh Perdana Menteri kita kan, di bawah Pemerkasa Plus, peniaga-peniaga kita layak untuk dapat RM1,500 kalau tak silap saya, tapi itu untuk keterangan lanjut, SOP-nya, cara nak mohon semua boleh rujuk kepada pihak yang bertanggungjawab. Kita nak ceritakan lagi apa lagi antara perniagaan ataupun kelas yang kita boleh buat dalam talian, dan ada juga ni bersama dengan kita masih lagi Fiona daripada rumah, dan juga pemain dan juga cikgu profesional. Ini alat muzik tradisional kita ni. Kita ada Saufi Aiman Yahya dari kelas ke rumah pemain Sape. Assalamualaikum. Hello Saufi. Hello, apa khabar semua? Baik. Baik. Okey. Oh, dia belanja sikit. Alright. Ini pun Fiona, sebenarnya salah satu benda yang boleh kita jadikan hobi jugalah musim-musim PKP ni kan, belajar main alat muzik tradisional kita. Saufi, betul ke saya sebut nama sebutannya adalah Sape? Ya, betul. Sape. Sape. Oh, dia kena pekat sikit Sape. Ini bukan alat muzik tradisional kaum orang Ulu tapi hari ini boleh dimainkan oleh sesiapa saja. Okey. Dan Saufi pun sebenarnya adalah orang yang mengajar mereka yang baru nak berjinak-jinak dalam alat muzik Sape ni kan? Betul. Saya sebenarnya merupakan jurulatih muzik lah untuk Sape ni, dan juga penulis buku untuk mengajar alat muzik Sape ni. Oh, boleh belajar pakai buku juga? Ya, betul. Okey, kalau macam biasanya time sebelum PKP ni bolehlah kita pergi kelas dan sebagainya, belajar face to face. Tapi sekarang ni bila kita dah PKP, macam mana kelas berlangsung? Jadi sekarang kita ambil kesempatan dengan teknologi sedia ada lah. Kita ada Zoom, kita ada Google Meet. Tapi kebanyakan kelas saya menggunakan Zoom, dan kita kena ada beberapa kriteria lah kita perlu ada untuk berhubung dengan pelajar. Antaranya connection internet mesti bagus, dan kameranya mesti bagus juga. So itu antara cabarannya, sebab bukan semua orang ada kemudahan macam ni. Dan kalau kita cerita kebaikan pula, sekarang kelas boleh buat dengan sesiapa saja di mana-mana negara pun. Ini amat menarik lah. Kita boleh kembangkan alat muzik tradisional, bukan sekadar nak mengharapkan jumpa pelajar depan-depan, sekarang di mana-mana saja. Yang itu senang untuk Sape, untuk Saufi ajar Sape ni kepada siapa-siapa. Tapi masalahnya bila nak dengar muzik tu kan, adakah dia punya tone semua tu akan lari sikit? Ya, betul. Memang akan lari sedikit, terutamanya kalau pelajar tidak ada kelengkapan audio yang baik. Jadi kita menggunakan pengalaman kita lah. Kita mengajar lebih daripada 10 tahun. Jadi kita boleh agak macam mana bunyi dia, ataupun dia putus ke, atau jari dia tak betul ke. Jadi kita lebih menggunakan pemerhatian berbanding mendengar. Orang muzik ni selalunya masa.
Betul. Tapi itulah orang yang dah lama dalam bidang muzik ni selalu dia dengar pun dia dapat tangkap Sophie. Cuma bagi saya nak tahulah macam Sophie sendiri mula mengajar dalam talian ni sejak bila? Sejak awal-awal PKP ataupun sebelum PKP memang dah start ada kelas dalam talian? Sebenarnya baru ni je dalam 2 bulan ni. Untuk tahun ni? Baru tahun ni? Ya, betul. Jadi nak tanya juga dengan sambutan pelajar-pelajar dalam kelas dalam talian ni? Okey, sambutan dia sebab kebanyakan pelajar yang ada sekarang merupakan pelajar yang memang belajar dengan saya depan-depan. Kita beralihlah kaedah pengajaran. Bermaksudnya kebanyakan daripada mereka dah faham dah kaedah pengajaran saya. Sekarang kita perlu baiki sedikit teknik melalui kelas online saja. Faham. Okay. Tapi kalau macam kita nak tahu jugalah, kalau macam sekarang ni bila belajar menerusi online macam tu, apa Sophie perlu buat adalah memahati cara mereka main dan sebagainya. Kalau biasanya bila face to face kelas sebelum COVID ni, macam mana kelas dijalankan? Kelas sebelum COVID memang sangat menarik lah. Terutamanya kalau kita boleh buat workshop. Kita boleh ajak 40 orang sekaligus dan mereka boleh lihat kawan-kawan masing-masing belajar. Ramai. Dia lebih menarik, lebih interaktif. Dan sejak PKPB dan PKPP, kita masih boleh buat kelas bersemuka dengan SOP. Itu pun sedikit sebanyak amat membantu sebab kita boleh nampak apa yang kita ajar dan adakah pelajar tu boleh tangkap apa yang kita ajar. Melalui sistem online ni, apa yang kita boleh buat hanyalah berpandu kepada pemerhatian, kita mendengar dan kita cuba yang terbaiklah untuk mengajar apa teknik yang dia perlu. Dan kalau dalam sesi tu kita kata kurang jelas, kita boleh suruh dia rakam dan hantar kepada kita kemudian. Tapi itulah alang-alang kan Sophie kan. Kita ni kalau ada peluang, apa salahnya kalau kita minta berguru sikit. Jadi apa kata kita nak belajar sikit, nak kenal dengan alat muzik sape ni. Mungkin boleh kongsikan asasnya macam sape ni ada berapa tali, dibuat daripada apa, talinya sama macam gitar ke atau sebagainya. Baik, saya boleh kongsikan apa yang saya tengah pegang ni. Yang saya pegang ni adalah alat muzik tradisional sape yang jenis moden. 6 tali dan tuningnya tidak seperti tradisional. Tuning ni boleh main apa-apa lagu yang kita suka. Contohnya apa yang memudahkan sapek pada zaman ini? Kalau ikut bahasa mudah dia do re mi je. Do re mi fa sol. Tapi apa bezanya sapek tradisional dengan sapek moden? Kalau sapek tradisional, dia ada lagu-lagu dia yang tertentu dan lagu dia harus disesuaikan dengan tarian tertentu. Maknanya lagu tradisional ni ada isi. Faham. Lagu tarian lelaki. Kalau perempuan. Seronok sebenarnya Sophie, seronok sebenarnya kalau kita nak cerita pasal muzik ni, lagi-lagi instrumen tradisional yang kita ada dekat Malaysia ni untuk belajar kan. Jadi mungkinlah kalau siapa-siapa yang berminat nak berkenalan, nak bertanya tentang alat muzik, tentang sape, mungkin boleh kongsikan Instagramnya Sophie. Ya, boleh mengikut saya dalam Instagram sapestar_official. Jadi dia Sapestar Official lah. Jadi orang merupakan antara masa yang terbaik untuk kita dapat hobi baru kan, belajar muzik. Betul. Apa salahnya? Cikgu dah ada. Okey. Terima kasih Sophie sudi berkongsi dengan kita pagi-pagi hujung minggu ni. Stay safe ya. Thank you. Thank you Sophie. Okey. Fiona pun, Fiona tak payah. Fiona ada lagi Fiona Ada. Okey, Fiona akan lagi bersama dengan kita. Sama juga, kita masih lagi nak cerita apa antara perniagaan-perniagaan lagi yang kita boleh bawa ke rumah. Tapi kita nak berhenti rehat dululah. Kembali selepas ni dalam Borak Kopitiam. Okey, satu benda lagi yang saya sangat kagum lah sebenarnya kan, sebab sekarang ni zaman teknologi, semua benda kita boleh niagakan dalam talian. Contohnya kalau kita tengok atas meja saya ni, nampak semua yang basah-basah ni. Barangan basah pun sekarang kita boleh beli dalam talian juga. Tapi kalau saya nak ceritakan tu saya kurang tahu. Jadi ada dalam talian bersama dengan kita Fiona ada lagi daripada rumah.
Dengar bunyi anak dia tadi, cabaran tu work from home Fiona Ya, tapi seronoklah juga. Okey. Dan juga Daniel Wais Zulkifli yang membuat penghantaran barang basah ke rumah. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi. Saya terkejut tahu mula-mula bila diberitahu yang awak sebelum ni tak berniaga benda ni. Awak sebelum ni dalam bidang developer bangunan-bangunan ni ya, betul Betul, dalam bidang hartanah sebelum ni. Hartanah Ya, jadi betul. ke barang basah. Macam mana ceritanya tu? Dia sebenarnya dia bermula sejak PKP last year lah, bila kita tengok apa dan satu ada ikut musim. Dia kejap ada macam tersangkut sikit layan awak tu. Aku telefon kan nak kita orang Ujung-ujungnya je dia keluar. Okey. Tapi itulah, tak apa Fiona, sementara dia tengah betulkan line dia tu. Biasalah, ini cabaran kita kan dalam norma baru, bila semuanya dalam talian tu mungkin adalah tersangkut-sangkut kadang-kadang. Tak apa, biar dia refresh dulu, restart dulu wifi dia ke apa. Tapi Fiona, dah ada dah Daniel? Masih lagi tersangkut. Fiona sangkut tak? Tak sangkut. Fiona, cabaran bekerja dengan di rumah, ada anak kata dah ketuk-ketuk pintu tu, macam mana tu? Ada orang jaga ke? Ada. Suami saya ada dekat luar. Tak apa, biar dia ketuk-ketuk saja. Kejap lagi Fiona akan buka pintu bagi dia masuk. Boleh? Yelah, dia tahu mak dia ada kat dalam. Dia mencarilah agaknya. Tapi kembali kepada topik kita pada hari ini kan. Kita, saya biasa panggil dia Daniel. Oh ya? Dia dah kembali bersama dengan kita. Sambil-sambil mencari line lagi tu. Maksudnya Fiona pernah beli barangan daripada Daniel ke macam mana? Pernah. Sebab sekarang ni kan sebaik-baiknya anda semua yang ada di rumah pun jangan keluar untuk beli. Kita beli, tak kisahlah barang keperluan harian ataupun barang basah macam ni kan. Kita beli dalam talian supaya kita tak payah nak keluar. Sebab apa, zaman sekarang ni memang senang. Macam-macam boleh dapat online. Contohnya kita sekarang ni bersama dengan Daniel ni. Macam tadi Daniel tadi cakap dulu merupakan ejen hartanah kan. Dan sekarang ni menjual barang basahan. Barang basah dapur lah. Kalau tengok ni Fiona, dekat atas meja ni hari ni, saya ni kurang tahu apa barangnya, tapi saya cuba sebutlah. Kalau yang ini kita nampak ada ikan salmon, lepas tu ada sotong, lepas tu ada ini apa ni? Oh, ini lobster. Lobster pun ada. Sekali pandang sebab dia dah bergulung nampak macam terung, tapi bukan, ni lobster sebenarnya. Ada juga kupang ni dekat sini. Kupang bahasa Inggerisnya apa Fiona? Mussel. Okey. Ada juga lagi udang dan juga bahan-bahan basah yang lain. Maksudnya sekarang ni zaman teknologi, zaman-zaman PKP, apa yang kita nak semua kita boleh order online je Fiona. Betul. Jadi yang saya sangat-sangat curious lah adalah macam mana Daniel kan sebagai seorang ejen hartanah boleh cebukan diri dalam dunia jual barang basah. Betul. Daniel dah ada bersama dengan kita ke? Sebab nak tanya juga ni, nak order macam mana. Tapi okeylah, sebelum Daniel tengah betulkan line dia, nak tanya Fiona. Sebab Fiona pernah order daripada dia. Macam mana daripada servis penghantaran tu Fiona? Order sekarang terus dapat ke? Kena order sehari sebelum ke atau macam mana? Okey, based on my experience, Fiona order sehari sebelum. Maksudnya penghantaran ni memang laju, dan bila kita beli online macam tu, kita boleh belik lama-lama. Kalau biasanya bila kita dekat pasar tu, kan kita kena belik cepat-cepat sebab ada orang lain dekat belakang kita. Itulah bagi Fiona nampaklah positive side of beli barang basah atas dalam talian macam ni. Daniel? Okey, Daniel tak ada lagi. Okey. Dapat juga taukirnya. Sudah kembali bersama dengan kita ni. Cabaran ni normal kita. Daniel, nak tanyalah. Sebab awak kan... Betul. Bila dah mulakan perniagaan ni, daripada mula kita PKP dulu kan, macam mana awak nak mencari stokis-stokis untuk sediakan barangan-barangan ni? Makanan-makanan laut, lepas tu yang lain-lain juga yang ada? Ke memang awak ada kenalan ataupun daripada ahli keluarga sendiri? Tak ada. Kita bermula dengan totally stranger, orang yang betul-betul nak mencari pendapatan dan engage dengan kita dan dalam menjual barangan laut ni semua. Sebab kita nak pergi secara
orang kata head to head ataupun company kepada business kepada klien, kita ada restriction dalam keadaan team yang tak ramai. So untuk nak pergi mass awareness tu, kita kena juga set up agent system supaya produk ni senang orang reach, senang orang dapat. Kalau tak nanti kalau kami di Central di KL, di Sabak Penam, satu kesusahan juga untuk kami nak hantar ke sana kan. Tapi kalau ada ejen di sana, so kemudahan untuk pelanggan di sana untuk nak dapatkan stok makanan laut sejuk buku daripada kami. Faham. Tapi kan Itulah. soalan dia kan Daniel, macam mana daripada seorang ejen hartanah boleh ceburkan diri dalam bidang ni? Adakah yang menerusi kontak-kontak ke ataupun Daniel sendiri pergi usaha cari from scratch? Dia sebenarnya time PKP first dulu tu, kita orang sebenarnya nak meniaga ikan bilis. Okey. Mula-mulanya Nak start meniaga ikan bilis. Tapi bila kita tengok ikan bilis ni, kita baru nak masuk dalam bidang makanan, especially makanan-makanan barang basah raw material macam ni. Kita nak jual ikan bilis, kita nampak satu benda yang agak susah tau nak start sebab dia punya modal dia agak besar and then dia punya margin ni kecil. Kita orang dah sampai di Sabah, memang berada di Sabah mencari pembekal. Time tu didorongkan satu peluang untuk nak meniaga ataupun start supply makanan sejuk buku, makanan laut ni lah. So daripada situlah bibit-bibit pertama di mana kami mula bawa masuk makanan laut sejuk beku untuk supply kepada Semenanjung Malaysia. Faham. Time itulah. Macam cerita cinta, ada bibit-bibit permulaan kan. Okey. Daniel, kongsikan Instagram Daniel. Instagram kita Marintown, MARINTOWN_Abda. Kalau di FB Marintown by Abda. So buat masa sekarang ni kita memang tengah set up agent untuk seluruh Malaysia. Sabah, Sarawak kami tengah fikirkan. Alright. Agak satu banyak juga demand yang kita dapat daripada Sabah Sarawak sekarang ni. Dan untuk penghantaran memang Klang Valley ni kita fokus hari-hari. Bukan satu kereta keluar, tapi banyak kereta yang keluar satu hari untuk nak uruskan delivery makanan laut sejuk buku ni. Alright, terima kasih Daniel. Jadi kalau mungkin siapa yang nak tahu semua boleh pergi ke Instagram seperti mana yang Daniel bagi tahu. Stay safe. Terima kasih pagi-pagi ni sudi video call dengan kita. Okey, terima kasih. Sorry sebab line tengah penuh tiba-tiba. Tak apa, faham. Cabaran kita time ni. Okey. Alright. Fiona, kita ada satu lagi ini, sama juga produk yang berasaskan ikan. Kita nak bagi laluan untuk keropok Tok Ma JMTV kita. Silakan. Jom. Hai, Assalamualaikum. Saya Datuk J, pengasas keropok Wera Tok Ma hari ni. Mari ke TV3 nak royak ke adik kakak bahawasanya produk kita, keropok Wera Tok Ma, dah 3 tahun di pasaran. Dan kita punya beribu-ribu orang ejen di seluruh Malaysia. Jadi, hari ni Kak J mari nak royak bahawasanya keropok kita ni berbeza dengan produk lain. Yang mana keropok kita ni nipis rasa ikan asli dan diproses di kilang kita sendiri. Yang tak pernah cuba keropok Wera Tok Ma boleh cuba hari ini dengan harganya yang amat menarik, RM8 sahaja. You akan dapat satu tong besar ni. Tong 12 liter, RM8 sahaja. Jadi untuk awak cari pendapatan sampingan, boleh berniaga, boleh berbisnes dengan kami hanya serendah 100 lebih sahaja modal dia. Dan pulangan untung dia 2-3 kali ganda. Kalau you rajin, you boleh balik goreng, dapat satu tong besar tu, pack balik dan jual dah dekat office ke dekat mana kan. Sekarang ni susah kerja. Jadi untuk side income, boleh cuba join agent kami, Keropok Wera Tok Ma. Bersama Keropok Wera Tok Ma, you all tak perlu risau tentang nak jual macam mana, nak pasarkan macam mana. Sebab bila join Keropok Wera Tok Ma, kita adakan satu grup untuk coaching untuk ajar you macam mana nak jana income. Kak J dan semua ejen-ejen mengakui yang produk kami memang betul-betul viral dan tak kata lidah. Tak
tak payah rusing. Hok mana makan kerupuk wera Tok Mah memang akan berpuas hati dan akan repeat lagi. Kepada sesiapa yang nak jana pendapatan bersama kerupuk wera Tok Mah, boleh hubungi nombor yang tertera di kaca TV anda ataupun layari Facebook kami HQ Kerupuk Wera Tok Mah untuk mendapatkan produk bersama ejen-ejen berhampiran anda. Itu dia Datuk je. Keropok nipis tak gatal lidah. Muzik background masih lagi raya. Hari ni 25 Syawal. Jadi masih lagi ada kesempatan kita untuk beraya ni. Walaupun kita beraya dalam norma baru, beraya dekat rumah dengan family sendiri pun tak apa. Janji kena sambut kemeriahan Aidilfitri tu di bulan Syawal. Okey. Satu lagi perniagaan yang kita bawakan dalam talian yang sekarang ni saya rasa benda ni viral juga. Banyak sambutan. Saya pun kalau makan memang banyaklah back to back. Kalau kita tengok dah ada dah atas meja saya ni. Kita dah susun cantik. Tapi orang yang buatnya dalam talian. Makanan ada kat sini tapi orang yang buatnya ada dalam talian. Kita ada bersama dengan Nur Amirah Anisan dari Pasar Kerumah, peniaga tahu bergedil. Assalamualaikum. Betul. Waalaikumsalam. Hai Fiona. Hai. Wah, untung ni tahu bergedil ada kat depan mata. Betul. Saya ni kamera kena pandang sini. Monitornya kat sini. Jadi kepala kena macam ni sikit. Alright. Sebab kamera ni tak ada kamera untuk nampak sendiri. Okey, jadi kita ceritakanlah pasal tahu bergedil ni. Alright, Amirah, dah berapa lama sebenarnya berniaga? Saya berniaga bermula 2018. Awal 2018. Itu kiranya masa mula-mula lah orang kenalkan tahu bergedil ni dekat Malaysia ya? Apa dia? Tahu bergedil ni? Sebenarnya tu tak berapa jelas. Maksudnya saya rasa masa 2018 tu masa permulaan lah tahu bergedil ni untuk dikenali oleh kita semua, betul? Jelas tahu bergedil. Dia pun ujungnya je yang keluar ya Fiona. Betul-betul mencabar ya. Hari ni cabaran kita ni. Kalau kita boleh tengok inilah, saya rasa kebanyakan orang pun semua dah tahu kan tahu bergedil ni macam mana. Ini rupanya ada dekat sini, selalunya dia ada isi daging, dia ada isi ayam. Macam Fiona sendiri, adakah peminat tahu bergedil ni? Sebab dia pedas-pedas ni. Yes, sebab dia pedas dan tak tahulah cakap macam mana, dia sedap lah. Tapi pernah rasa a few times je. Tapi kita nak tahu menurut daripada Amirah sendiri kan, sebab dah ada lebih kurang 3 tahun pengalaman. Amirah tak bergerak. Dia tak bergerak. Amirah, kita dengar tak? Okey, sekarang. Okey. Kita tahu Amirah ada lebih kurang 3 tahun pengalaman menjual tahu bergedil. So, nak bandingkan dulu dengan sekarang ni, of course Amirah terkesan sebab COVID-19. Macam mana, boleh tak Amirah jelaskan macam mana Amirah terkesan dan bila kerajaan menjalankan lockdown ni? Jadi macam ni tahu saya ada dua, satu pasar, satu lagi kita akan supply dekat office, pejabat-pejabat. Jadi bila sekarang pejabat pun dah tak boleh nak kerja dengan ramai dan pasar pun, pasar tadi tu pun dah tutup sementara 2 minggu. Jadi dekat situ memang income memang dah berkurang lah. Kejap saya kurang jelas sebenarnya suara Amirah tu. Mungkin Amirah boleh ini mungkin dapatkan sikit. Apa yang diberitahu tadi tu? Maksudnya daripada mana pasar? Mungkin boleh ceritakan semula, kurang jelas tak dengar di studio ni. Okey, sekarang dengar KFC okey kan? Sekarang okey. Sekarang ni clear. Mic tu kena dekatkan sikit ya Amirah. Alright, okey. Sebelum ni saya berniaga pasar tani, lepas tu supply dekat pejabat-pejabat. Okey. Jadi sekarang bila pejabat tutup, kalau tutup macam dia punya staff tu dah berkurang, jadi kita tak supply lagi lah, tak supply sangat. Jadi jadi memang beralihlah sepenuhnya daripada kedai pergi ke dalam talian untuk menjual tahu bergedil ni. Jadi dia punya demand dia macam mana? Sebab setengah orang bila beralih daripada kedai pergi ke dalam talian ni kan, terus demand dia lagi tinggi sebab lagi senang untuk pergi ke orang ramai. Untuk Amirah macam mana? Okey, macam PKP 1.0 dulu, alhamdulillah sambutan menggalakkan sebab kita buat tour ikut tempat. Macam Gombak, pergi Puchong, pergi Damansara, kita buat satu hari tu satu tempat lah. So senang raya nak bergerak. Faham. Jadi kalau dengan keadaan yang terbatas kita boleh siapkan semuanya di rumah saja, memang Amirah buat sendiri sorang-sorang ke ataupun dengan ahli keluarga ke?
suami tolong. Okey. Dengan ahli keluarga sendirilah, tak ada pekerja-pekerja dari luar kat rumah, tak adalah kan kita? Tak ada. Okey, Instagramnya Amirah, Instagramnya. ID saya Amirah Anisan. AMIRAHANISAN. Amirah Anisan. Okey, kalau nak buat pesanan ke apa, semua boleh ke situ ya Amirah ya? Betul. Okey. Alright, terima kasih Amirah. Stay safe. Thank you, Amirah. Okey, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Betul-betul hari ini cabaran jugalah untuk kita yang biasakan dalam talian ni, banyak yang tersangkut-sangkut. Tapi nak buat macam mana, itulah dugaannya bila kita buat video call ni. Okey, saya nak kongsikan ini untuk peminat filem-filem Bollywood. Contohnya macam saya sendiri. Jadi jangan lupa untuk saksikan filem Bollywood terbaru Radhi, The Most Wanted By, dibintangi oleh pelakon Bollywood yang cukup terkenal Salman Khan. Nak tengok dekat mana? Di Tonton Cinema, iaitu cinema.tonton.com.my, bermula 3 Jun 2021. स्पेशलिस्ट यस सर राधे एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता. Alright, Radhi ke Radhi, sebutannya lebih kurang gitulah, kita tak biasa kan. Tapi siapa peminat-peminat Hindustan, peminat Salman Khan memang kena tengok. Okey, lepas ni kita nak bawakan lagi orang-orang yang cukup istimewa akan bersama dengan kita dalam talian. Tapi seperti biasa, kita berhenti rehat dulu. Kembali selepas ni Borak Kopitiam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham dari Batam, Kepulauan Riau, Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun TV3 yang ke-37. Semoga TV3 jaya selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak kongsikan ni hiburan sebenarnya untuk kita hujung-hujung minggu dalam fasa pelaksanaan PKP penuh dekat rumah kan. Oi, program ni memang saya rasa sambutan dia memang sangat-sangat memang hebat sekali. Jadi untuk penonton semua jangan lupa kita ada program I Can See Your Voice Malaysia musim yang keempat dah. I Can See Your Voice Malaysia. Siapakah penyamar? Okey, selalunya kita tahu bermula pukul 9 malam kan. Ini nak bagi tahu untuk episod Ahad ni I Can See Your Voice musim yang keempat akan bersiaran pukul 10 malam. Jadi jangan lupa nantikan siapakah penyamar dan siapakah penyanyi sebenar. Ingat Ahad ni 10 malam di TV3 yang dibawakan khas oleh penaja utama kita Digi Prepaid. Betul-betul 30 hari internet pantas. Nikmati 30 GB dan panggilan tanpa had dengan pelan internet Next. Laju. Saya pun internet Digi juga, laju juga. Okey, itu pasal I Can See Your Voice. Kita tahu kalau kita tengok ada dikongsikan banyak di social media, juga di kaca televisyen, TV3 dah mencapai 37 tahun usianya. Jadi kita nak kongsikan sedikit VT ucapan telah kita sediakan. Jom sama-sama kita saksikan. Jalan kejayaan bermula dengan langkah pertama. Semangat dan iltizam penggerak langkah seterusnya. Jika anda pernah tonton Top Host, anda pasti ingat akan tagline ini. Saya Syazwani Diana Muhammad Isa, juara Top Host 2010 dan juga salah seorang penyampai Malaysia hari ini, ingin menyampaikan ucapan selamat ulang tahun yang ke-37 TV3. Terus setia bersama TV3. Saya Nur Zahra Binti Abdul Rashid ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-37 TV3, stesen terunggul di Malaysia, dan diharapkan TV3 akan terus mencipta kejayaan pada masa akan datang. Tarik bungkus 3 dekat tepi ya. Assalamualaikum. Saya ada mesej istimewa untuk warga kerja TV3. Masuk muda, keluar tua. Dulu bujang, sekarang berkeluarga. Banyak kenangan sukar dilupa. WhatsApp group pun macam-macam ada. Nasi lemak berapa? Nasi lemak 10. Ayam goreng.
5 lagi tu sotong tu Fiona dengan Happy dah tunggu. Okey, beres. Okey, pada semua warga kerja TV3, penonton TV3, selamat menyambut ulang tahun ke-37 TV3 sampai bila-bila. Bye, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Baru je Abang Zainal order kat tepi jalan. Dah sampai dah dekat kita nasi lemak. Terima kasih Abang Zainal Arifin. Hari ini berkongsi nasi lemak juadah kita untuk sarapan pagi. Terima kasih banyak-banyak. Nanti kalau boleh kita buatlah setiap minggu Abang Zainal. Okey. Dan seperti mana kita bagi tahu, kalau kita kongsikan dekat kaca televisyen, TV3 mencapai usia 37 tahun. Itu satu jangka hayat yang sangat-sangat panjang dalam bidang penyiaran dan semestinya dalam 37 tahun tu ramai sebenarnya yang pernah mengisi orang cakap kemeriahan kaca televisyen di TV3. Ada satu VT istimewa yang kita nak kongsikan bersama dengan anda sebelum kita bersama dengan insan-insan ataupun saya boleh panggil sebenarnya legenda kita yang berada di kaca televisyen. Tapi sebelum tu kita saksikan VT ni. Di penjara Sungai Buloh ini, Hari Raya tetap diraikan. Keadaan cukup sederhana tanpa kunjungan kaum keluarga. Itulah satu-satunya faktor pembeza. Mazidul Akmal Siddiq melaporkan untuk Buletin Utama. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu sekali lagi dalam 360 14 Oktober 2009. Saudara, gam ataupun glue sekiranya dihidu dilapor mampu untuk mengakibatkan seseorang itu menjadi gila atau maut kerana degupan jantung yang tidak stabil. Jemaah Menteri tentukan keputusan kenaikan kadar tol 4 lebuh raya esok. Amerika Syarikat dakwa Iraq terus diserang kerana Baghdad cabuli zon larangan terbang. Berdilan jet pejuang Amerika Syarikat terhadap penduduk Basra di Iraq mengakibatkan kemusnahan dan banyak kehilangan nyawa. Semoga rakyat Iraq terus tabah dan sabar menempuh penganiayaan kuasa barat. Visual itu mengakhiri Buletin Utama. Salam takzim. Malam. Istighfar banyak-banyak. Minta kesihatan. Sampai kadang-kadang tahu tambah macam mana lagi. Tambah macam mana pun tak tahu. Tak ada, jangan macam tu. Jangan putus asa, kita kena kuat. Ya? Dia bagi ujian kita sebab dia sayang kat kita. Ya? Saya minta diri, minta maaf saya batin lah. Tak apa-apa ya. Apa kita juga ya. Minta maaf bawa kau ke mana-mana. Itu dia satu video yang cukup menarik untuk kita kongsikan bersama dengan 37 tahun. 37 tahun usia TV3. Siapalah kita kalau tanpa Buletin TV3, Buletin Utama? Siapalah kita kalau tak pernah tengok Bersamamu? Siapalah kita kalau tak pernah menonton 999? Jadi dalam talian kita bawakan, saya boleh panggil legenda lah. Yang bersiaran di kaca televisyen, yang memenuhi kaca televisyen TV3 sebelum ni. Ada bersama dengan kita. Kita ada Mazli Nordin, Cik In, dan juga bekas bos kita, Barak Kebitiam, Kak Iza Aziz Fauzi dan juga Abang Mazidul Akmal Siddiq. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Cik Fiona pun ada juga. Lupa lah Fiona kat situ. Saya dikira legenda juga ke? Fiona buat kerja. Itu tanggungjawabnya. Okey. Abang Mazidul, sihat Abang Mazidul keadaannya sekarang? Alhamdulillah. Okey, Kak Iza, okey di rumah? Alhamdulillah, saya mengucapkan selamat ulang tahun 37 TV3. Sama-sama kita, Cik In. Okey, Alhamdulillah di rumah di Kelang. Selamat Hari Raya TV3. Sentiasa bersamamu TV3. Cik In, kalau kita perasan sekarang semenjak 2 menjak ni mungkin post yang disuka begini. Sebenarnya terbaik. Yes. Fiona? Positif. Cik In. Okey. Fiona? Fiona? Ya. Taklah, saya sebenarnya rasa berdebar, rasa nervous, rasa terharu, rasa bangga. Semua pun ada ni. Sebab ini saya sendiri, saya membesar, saya melihat program-program mereka ni semua tau. Jadi mungkin kita nak tanya dulu dengan Cik In lah. Cik In, kalau seperti mana yang saya dimaklumkan kan, saya tahu juga ada dengar cerita juga. Cik In, masa saya baru meringik, baru lahir tahun 87, Cik In belajar ITM dah ada dengan TV3. Kemudian lepas tu diserapkan ke TV3 pada tahun 91, betul Cik In? Betul. Perjalanan yang cukup panjang sebenarnya Cik In. Mungkin boleh kongsikan sejarah permulaan Cik In bersama TV3 tu. Okey, bermulanya tahun 1990 saya buat praktikal di TV3, buat Singapore Sirih. 1991, 1 Februari saya dimasukkan diserap sebagai staf. Best nama dengan saya ketika tu Zakia Anas, Azmi Nawawi, Azura Karim, Haliza Hashim London, Josephine Das, Azita Amiran, Zulkifli, Josephine Das dan arwah Rosmin Alan. Jadi antara kalau tengok masa ketika saya melapor diri di bilik berita, peristiwa yang tak boleh dilupakan adalah ketika Bright Sparkle iaitu kilang mercun yang meletup di Sungai Buloh.
Ya, yang itu memang hebatlah ketika tu, dan hampir 2 minggu lah berulang ke sana, dan paling saya suka sangat peristiwa yang tak boleh lupakan sebab saya skop satu hari tu saya dapat lead berita bulletin utama sebab saya merakamkan dalam keadaan hujan lebat dan sebagainya. Kita dapat merakamkan visual yang sepihan-sepihan mayat dijumpai dikebumikan. Bila sampai dan pukul 7.30 tu nak sampai ke bulletin utama tu, leka-leka balik buat skrip ketuk, dan pukul 8 tu dan byline bersama wartawan kita Mazlin Nordin. Masya-Allah, itu orang kata terbaiklah kita sebagai wartawan bila dapat byline tu bulletin utama. Subhanallah, masa tu memang best. Dan diikutilah berbagai-bagai program saya buatlah sebagai wartawan, saya naik sebagai penerbit, sebagai lelaki juga. Zul bersamamu dah memang semua tahu, meeting Nusantara, Medik TV, macam-macam lah, banyak. Kalau banyak nanti cakap tak habis kawan-kawan yang lain lah, tak ada sempat. Itu sebagai betul lah. Betul. Kita ada 2 lagi rakan kita kat sana kan. Terlalu banyak kan Cik In kan. Kalau Cik In cakap nanti orang lain tak boleh cakap pula. Okey, kita nak tanya Abang Mazidul jugalah sekarang kan keadaannya Abang Mazidul. Alhamdulillah kalau kesihatannya bertambah baik tu kita doakan semoga semakin baik juga. Tapi mungkin Abang Mazidul sendiri boleh berkongsi pengalaman abang mula-mula bertapak di bawah TV3 ni. Bang? Ya. Boleh kongsikan sikit pengalaman abang bersama dengan TV3 bang? Banyak. Saya pernah buat kisah penyeludupan bayi dari Indonesia masuk ke Malaysia. Itu antaranya bang yang kita kalau boleh dikenang-kenang semula. Ya. Dia orang bagi saya rasa sendiri pun mungkin sebagai wartawan penyiaran, wartawan berita, bila dapat kita menyampaikan maklumat tu kepada penonton dengan tepat, itu akan menjadi satu kenangan dan satu pencapaian yang sangat baik bagi kita sendiri. Okey. Kalau kita tahu pun Abang Mazidul sebenarnya banyak program-programnya dan apa yang disampaikan, bagi saya sendiri bila Abang Mazidul bercakap sebelum ni dalam apa-apa programnya sekalipun, bila disampaikan tu sebutannya satu jelas, seketul-seketul, dan fakta tu yang paling penting yang boleh memberi kita ilmu pengetahuan yang baru. Contohnya macam kita mainkan tadi pasal gam tu kan, bahayanya pasal gam macam mana dan kenapa. Itu antara kenangan-kenangan Abang Mazidul bersama dengan TV3 lah. Dan mungkin kita boleh tanya juga kepada bekas bos Borak Kopi Hitam kita sendiri, Kak Iza. Fiona ada nak tanya ke Fiona? Hai Kak Iza. Hai Fiona, have me, khabar? Baik Okey, Kak. Kak Raya. Selamat Hari Raya juga. Lama tak jumpa kita. Tadi kita dah tengok klip-klip daripada legenda-legenda kita, daripada show-show dan juga berita previously. Kak Eza boleh ceritakan macam mana Kak Eza bermula bekerja TV3? Lama tu, 32 tahun. Saya bermula kerjaya saya di TV3 sebagai wartawan siaran, kemudian dilatih sebagai penyampai berita. Kemudian saya diberi peluang untuk co-host majalah 3 dan selepas itu pengacara Nona, Wanita Hari Ini, Bincang Petang, dan saya juga pernah diberi peluang untuk berhijrah ke jabatan program Vision and Scheduling dan juga Cable View Services, yang mana sisters company TV3 STMB yang merupakan cable TV yang ulung begitu. Saya juga alhamdulillah diberi peluang untuk menjadi tenaga pengajar sambilan di Akademi TV3 dan jawatan terakhir saya ialah sebagai penerbit eksekutif antara programnya Borak Kopi Hitam, dan itu paling menyeronokkan kerana di program ini saya diberi peluang untuk bersama-sama bekerja dengan orang-orang muda. Jadi saya kena belajar bahasa mereka dan berlari mengikut rentak mereka. Tapi yang paling memberi pengalaman yang mendalam bagi saya bila saya menerbitkan program dokumentari selama 3 musim, iaitu Sounds of Muslim, di mana dengan caranya ketika itu ialah ultimate. Kami menjelajah Eropah pada ketika itu, Austria, Greece, Macedonia, Denmark, mendekati saudara-saudara Islam di sana. Yang menariknya bila kami membuat program di sana, kami dapati sebilangan besar umat Islam di sana terdiri daripada local people, orang tempatan. Mereka yang berbangsa Eropah berkulit putih, bukan imigran dari negara-negara Islam.
Dan mereka menceritakan bagaimana cabaran mereka, apa yang membuatkan mereka tertarik pada Islam, bagaimana mereka menyesuaikan diri, dan yang paling memberi keinsafan kepada saya apabila mendengar kisah mereka tentang penghayatan mereka yang ikhlas dan mereka kesungguhan mereka dalam mendalami Islam berbanding dengan pengalaman kita, Kak Izzah time tu. umat Islam yang memang dilahirkan sebagai Kadang-kadang bila kita keluar tu benda yang kita tak pernah tahu, kita belajar kan Kak Izzah kan. Okey. Ya. Nak kembali ke Cik In. Cik In antara orang yang terawal bersama dengan program Bersamamu, program yang membantu mereka-mereka yang kurang berkemampuan. Sebelum adanya tokoh-tokoh yang sekarang ni berkongsi di social media membantu mereka, Bersamamu dah ada dulu. Saya tahu banyak cabarannya buat program Bersamamu, banyak kisah-kisah sedihnya. Tapi antara yang Cik In mungkin boleh kongsikan Cik In sepanjang mengendalikan program Bersamamu tu. Okey, masa peringkat pertama tu, masa permulaan tahun pertama tu macam-macam cabaran lah sebab orang tak boleh terima dan sebagainya. Malah saya pernah kena kejar dengan parang. Malah saya pernah kena Kenapa Cik In kena kejar dengan parang? Sebab dia tak suka kita cover dia punya kaum keluarga. Padahal dia sendiri tak tolong kaum keluarga dia, tapi kita nak bantu, kita niat kita ikhlas sebab kita nampak anak-anak tu berpotensi. Boleh kita bantu, boleh maju dalam pelajaran, tapi dia tak suka. Mungkin malu dan sebagainya, kita pun tak tahulah kan. Tapi kita anggap tu satu cabaran untuk terus membantu. Macam keludah tu, macam kena diugut di telefon tu semua, itu perkara biasalah bagi saya. Sebab bagi saya niat kita ikhlas, kita nak bantu. Dan bagi saya mungkin antara yang saya tak boleh lupa sekali sebab Alhamdulillah 4 kali saya dapat bawa jemaah keluarga Bersamamu menunaikan umrah. Dan yang saya tak boleh, kalau Bersamamu ni saya ada sikit sensitif lah ya. Saya bawa satu kakak ni lah, dia 2016 saya bawa anak dia cacat, pakai kursi roda kita pergi. Dia tak dapat pergi lah. So 2017 dia nak pergi sangat sebab dia kena dialisis dan dia memang pakai kursi roda. Tapi saya usahakan juga dengan orang kata chairman agensi, boleh tak kita usahakan juga ada 4 orang kita bawa jemaah Bersamamu ni untuk buat dialisis sekali di Mekah dan Madinah. Alhamdulillah tercapai dah. Dan dia Kak Norma, arwah Kak Norma ni memang bagus lah. Lepas saja balik orang kata dialisis pun nak juga pergi Raudah, kami tolak pergi Raudah, betul teringin sangat. Dan ialah Allah tu lebih menyayangi dia, Allah tu maha perancang ya. Selepas 3 bulan dia balik daripada umrah tu bersama saya, dia hembuskan nafas terakhirnya. Bagi saya itu adalah satu peristiwa yang tak boleh saya lupakan lah sebab bagi orang-orang macam dia memang tak sangka bila kita beritahu dia dapat pergi umrah tu. Ya Allah, kalau ni Fiona tengok wajah dia, kru-kru yang lelaki gentleman pun masa record tu pun bergenang air mata. Dan tak sampai 4 bulan selepas tu, seorang lagi jemaah yang saya bawa, Hasni, cacat penglihatan, dialisis juga, turut menghembuskan nafas terakhir. Ini antara orang kata, yalah, terima kasih juga pada penaja-penaja, terima kasih kepada mereka yang terus membantu. Kerana yalah, kita nak buat kerja ikhlas ya, kita kena buat benda ni sungguh-sungguh. Bukan kita nak buat bukan nak nama dan sebagainya. Sebab ini semua adalah untuk saham-saham akhirat kita. Itu antara perkongsian saya lah. Kalau Bersamamu ni memang really touch lah. Dan kalau kita cerita pasal sejarah, saya sikit campur. Saya patutnya kena buat bypass ya. Tapi sebabkan saya usaha, saya beritahulah juga kawan keluarga saya. Satu keluarga saya dekat Kelantan ni, memang dia menori getah je. Kerja dia, orang kata kais pagi, makan pagi. Bila dia dapat tahu saya kena buat bypass, saya ada komplikasi jantung, dia call saya dengan nada yang sedih. Dia kata dia nak keluarkan duit dia sikit, dia nak pergi beli air zam-zam, nak ramai-ramai baca Yasin, dia nak postkan kepada saya. Bayangkan ni Fiona dan rakan-rakannya, dia pun pagi makan pagi, sanggup nak keluarkan duit sikit, saya ialah untuk membantu saya. Kan, maksudnya, kita kadang-kadang kita tak tahu nanti insya-Allah Allah akan tolong kita. Itu saya cakaplah pada adik-adik saya yang bekerja dengan Bersamamu dan juga kerja amal. Kita nak buat kerja amal ni, kita jangan buat touch and go. Kita kena datang dengan hati yang ikhlas ya. Kerana sebenarnya nanti kalau kita tak dekat sini, nanti Allah dekat sana. Kita kumpul saham-saham akhirat. Itu part of bila nanti kalau lebih-lebih nanti kan jangan nanti susah ni Fiona akan berpanjangan nanti kan. Berdaya-daya lagi saya. InsyaAllah, insyaAllah. Ini happy ni ulang tahun. Yalah, happy 37 tahun. Tak, bukan apa Cik In. Kadang-kadang program Bersamamu ni bukan apa. Dia menjentik detik-detik keinsafan dalam diri kita sendiri. Okey. Nak tak mungkin Abang Mazidul ada ucapan untuk TV3 Abang Mazidul? Saya doakan TV3 ni akan terus berjaya dengan content creation yang lebih menarik. InsyaAllah. Yang terbaik Abang Mazidul. Dan sekarang sebenarnya kita ada seorang lagi sebenarnya Fiona, tetamu kita yang dalam talian ni nak bagi surprise untuk rakan-rakannya yang bertugas sama-sama ni.
Macam mana kita nak bawa masuk dalam video call ni? Saya kurang tahu ya. Oh, kita call je. Oh, meriah ya kita. Assalamualaikum. Siapa tu dekat sana? Belum dengar lagi suaranya. Sementara tu Cik In tengah teka-teka. Cuba berteka-teka dulu lah Kak Eza Cik In dengan Abang Mazidul. Tapi Kak Eza kita tahu juga kan lama, tempoh yang sangat lama, lebih 30 tahun bersama TV3 tu kan. Satu perkara lah kalau boleh kongsikan yang paling dirindui Kak Eza, apa tu? Yang paling saya rindui teman-teman lah. Oh, vibes masa bekerja tu lah. Cara deadline, kekecohan. Tetapi bila sesuatu program yang kita terbitkan itu keluar and then credit tu, itu satu satisfaction untuk kita. Kepuasan kan, yang pentingnya, ya betul. Walaupun kita dah bekerja tungkus lumus, tonggang langgang sebelum tu nak meet deadline, tapi bila dah keluar kredit, bukanlah sebab untuk nak bangga ke apa, tetapi itu adalah satisfaction kita. Kita rasa alhamdulillah. Tapi walaupun orang tak tahu kita, tapi kredit keluar. Tapi kita terasa jugalah Kak Eza. Cuba Kak Eza kata rindu teman-teman. Habis tim Borak Kopitiam ni macam mana Tak apalah. Ada yang pengganti kan. Tak, maksudnya tak rindu kita ke? Tak rindu kita ke Borak Kopitiam? Termasuk semua teman-teman, ya. Okey, 30 tahun, lebih 30 tahun bersiaran Kak Eza. Banyak orang cakap perubahan, especially dari segi teknologinya kan. Antara cabarannya adalah nak adaptasi daripada sistem baru ke sistem baru. Mungkin ada perkongsian sikit daripada segi itu? Ya, kalau dulu kita edit reel to reel kan, Cik In, deck to deck. Ya, betul. Deck to deck. Sekarang ni dah semuanya digital, tak payah nak pakai laptop pun dah okey dah. Itu antaranya lah. Dan walaupun orang kata TV3 tak relevan, tetapi sebenarnya digital dan platform digital dan TV masih lagi saling bantu-membantu, saling memerlukan antara satu sama lain. Kalau kita tengok kan macam perkongsian daripada Abang Mazidul, Cik In dan juga Kak Eza kan, macam-macam pengalaman. Setuju tak kalau kita macam ada orang cakap macam TV3 ni di kehidupan. Jadi pendapat legenda-legenda kita pada hari ini tentang betul. TV3 sendiri menjadi universiti kehidupan tu macam mana? Kita mula pada Kak Eza. Sebabnya kalau apa yang kita dapat sekadar ijazah tu sebagai kelulusan akademik dari sistem pendidikan formal. Tetapi TV3 memberi ruang hala tuju kepada saya dalam kehidupan, di mana semasa di TV3 lah saya mempelajari dari bawah selok-belok kewartawanan, pengacaraan, segala bidang dalam penyiaran, marketing, dan yang paling berharga bagi saya ialah soft skill. Saya belajar soft skill, how to deal with people, dengan rakan-rakan sekerja dan orang, yang itu yang paling penting. Dan memang pelbagai pahit manis, kenangan pahit manis di TV3, dan TV3 juga memberi peluang untuk kita mempelajari dan memperbaiki kesilapan kita. Dan sebenarnya TV3 yang memberi atau menambah minat pada saya dalam bidang penyiaran. Walaupun saya bersara daripada TV3, tapi saya masih lagi meneruskan bidang ini kerana kita tahu bahawa proses pembelajaran itu sebenarnya tiada pengakhirannya. Sentiasa ada yang baru. Kalau tak salah saya, Kak Izzah dan juga Cik In pernah bersama dalam satu rancangan yang memang cukup terkenal di TV3, Jejak Rasul. Mungkin boleh kongsikan pengalaman di situ, Cik In. Okey, basically Jejak Rasul kami pergi berempat saja sebab kumpulannya kecil. Saya sebab Cik In pula tersangkut. Sudah. Kami memang begitu rasa syukur alhamdulillah pihak pengurusan memilih buat pertama kalinya wanita untuk memimpin Jejak Rasul. Betul tak, Reza? Betul. Jadi kami buat Sri Kandi itu, jadi kami buat di Syria, di Mesir dan Arab Saudi. Jadi ialah macam-macam cabaran juga kita hadapi di mana masa di Arab Saudi itu kita syuting dekat area Masjidil Haram. Bila kami preview, gambar tak ada. Ya.
memang tak ada apa yang direkam. Jadi kita kena muhasabah diri, kita kena macam doa dan lain-lain. Kita kena repeat banyak benda. Jadi memanglah sesuatu yang kita belajar daripada itu. Dan seterusnya tahun kedua kami pergi ke Rusia dan Ukraine. Itu pun lagi satu mencabarlah dengan keadaan cuaca bawah 15 darjah Celsius dengan saljinya dan memang kita mendekati masyarakat Islam di Eropah Timur. Kak Izzah boleh cerita sikit sebab anak dia masa tu belajar di sana. Jadi lebih mudah kita dapat kerjasama. Sempat singgah lah Kak Izzah. Okey, yang di Arab Saudi tu dan yang di Arab Saudi tu sebenarnya kita memang sukar sebagai seorang wanita untuk mendapat kelulusan dan untuk kita bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Dan sebenarnya kita tahu kerajaan Arab dia tak ada bukti ataupun segala bukti-bukti yang kita perlukan untuk menunjukkan kesahihan dokumentari sejarah itu. Kita tak ada kan ciknya. Ya. Tersangkut-sangkut sikit. Itu yang di Moskow. Ingat tak Cik? Masa tu baru saja berlaku letupan bom di metro. Dan kita pada satu ketika dulu semasa Zahir tengah solat, guru kami tengah solat Jumaat di masjid berhampiran, tiba-tiba datang seorang wanita ni ambil gambar kita. Masa tu kita tengah minum kopi je sebab dia suspicious dengan kita, bertudung, berhijab. Itu antara cabaran kita kan Cik In ya? Kak Izzah, Cik In, kita makin meriah ni Abang Mazidul, kita makin meriah ni. Nampak tak siapa lagi seorang kat bawah yang kita ada? Kita makin ramai ni sekarang. Assalamualaikum abang. Bang, nasi lemaknya dah sampai. Terima kasih ya. Oh, tak dengar suaranya. Audionya tak dengar bang. Sebab Abang Zainal kita. Mute. Mic mute. Okey. Ini dah macam baru dengar. Assalamualaikum. Apa khabar kawan-kawan semua? Waalaikumsalam warahmatullahi. Fiona. Abang Zainal, di mana tu? Lupa beli nasi lemak. Patutlah sampai ke sini kan? Saya sekarang berada di satu lokasi rahsia. Abang Zainal, sebab orang semua, yang lain semua dah cerita kenangan-kenangan bersama dengan TV3 yang mengajar banyak sisi kehidupan kan. Mungkin Abang Zainal sendiri pernah bersama dengan TV3. Mungkin boleh kongsikan pengalamannya sikit bang? Pengalamannya satu je. Masuk muda, keluar dah tua. Masuk muda, keluar dah tua. Sebenarnya banyak pengalaman. Banyak pengalaman lah yang saya dapat sekian kongsi oleh kawan-kawan. Hajah Aizah, Hajah Mazlin, Mazidul. Semuanya tu adalah satu kenangan yang kita tak boleh lupa. Kita belajar kehidupan kita tu banyak kita berapa peluang yang diberikan untuk kita menimba pengalaman hidup tu banyak kita dapat di TV3 menerusi rancangan yang kita terbabit sebenarnya. Antara pengalaman yang paling tidak boleh dilupakan. Abang Zainal boleh kongsikan tak? Banyak. Kalau ditanya macam tu, banyaklah. Banyak kena dengan unta, kena kejar dengan kena kejar dengan unta bang. Apa nama ni? Macam-macam lah. Okey. Saya nak tanya satu benda lah sebab kita dah ada semua orang-orang yang hebat yang dah banyak pengalaman bersama dengan TV3. Jadi kami ni mungkin sebagai generasi pelapis baru yang bersiaran di kaca televisyen nak minta nasihat lah. Satu mungkin nasihat untuk kami yang berada di kaca televisyen sebagai dalam bidang penyiaran ni kan. Apa yang mungkin abang boleh kongsikan? Okey. Satu perkara yang sama lah, yang konstan lah, dulu dan sekarang. Apabila kita berada di dalam media arus perdana ni, kita kena jaga satu lah, bahawa apa pun yang kita buat akan menjadi rujukan oleh kita ada background music. Ada background music. Saya dah rasa sedih pula ni tiba. Tapi suara Abang Zainal tersangkut. Cik In. Ya. Sedikit nasihat dan ucapan Cik In. Okey, teruskan perjuangan. Kita kena buat sesuatu benda tu dengan ikhlas ya. Ikhlas dengan sepenuh hati. Kita mesti suka dengan apa yang kita buat. Jangan paksa. Jangan kata aku nak kerja sebab janji aku buat kerja. Bukan macam tu. Kena datang daripada hati. Ya. Terbaik. Abang Mazidul, ada sedikit ucapan nasihat? Sama. Apa yang kita buat kena ikhlas. Barulah hasil dia pun ikhlas juga. Dan yang terakhir, Kak Izzah, rekan bos kita.
Okey. Tiba-tiba rasa sedih pula. Pesan satu masa. Rasa sedih. Satu je. Hargai setiap detik dan masa ketika. Be present. Dan have a balanced life. Jangan stres-stres. Jaga kesihatan mental, fizikal, rohani. Itu semua penting. Balanced life. Dan juga yang kita perlu ingat, if you live to learn and you will learn to live. InsyaAllah. Terima kasih Abang Zainal. Tadi tak dengar. Mungkin boleh ulang sekali lagi Abang Zainal. Abang Zainal tersangkut, tersenyum di sini. Okey, pada saya lakukanlah sesuatu itu dengan ikhlas. Kita lakukan dengan ikhlas sebab apa yang kita lakukan itu akan terpancar dalam setiap kehidupan kita. InsyaAllah. Sama-sama insyaAllah kita ambil pengajaran ni untuk kita bawa ke depan. Terima kasih Abang Zainal Arifin, terima kasih Cik In, terima kasih Abang Mazidul dan terima kasih juga Kak Iza. Fiona, okey ke kat situ? Okey nak. Okey. Alright, minggu depan kita jumpa sama-sama bersama dengan Borak Komputian. Terima kasih sekali lagi legenda TV3 yang bersama dengan kita pagi ini. Assalamualaikum semua. Terima kasih. Mesra bersama dengan senyum.